Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaming PC yang anda sedang tengok sekarang adalah PC yang kita pasang pada part 1, yang mana dia punya spesifikasi tu kita rujuk Microsoft punya recommendation starter pack Microsoft. Dan ini adalah hasil dia lah. Bagi saya memang cantik. Now saya nak demo kepada anda dia punya performance. Microsoft kata ini adalah spek yang dia recommend. Kita nak tahu betul ataupun tak. Saya akan cek secara live. Anda pun boleh judge sendirilah. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Sebagai ulang kaji, spesifikasi kita pakai Ryzen 5 5600. Lepas tu graphic card kita pakai RTX 5050, RAM 16GB. So, kita akan test dengan game yang pertama. Okey, sekarang kita akan test dengan Dota 2. Setting Dota 2 memang kita akan go for best looking lah, yang paling tinggi punya. Biasa kita akan dapat average sekitar 100 macam tu. So, kita main dekat bawah. Barulah best. Kita berperang sekejap. Anda boleh tengok yang FPS tu dalam average 105 macam tu. Sekarang 111. Kita kena tengok time war. Okay, kita pergi. Ada 2 ekor dekat sini. Letak dulu kita punya something tu lah. Hop. Ada 12 cooldown. Okay. Alah. Oh, dia okay, nice. Yeah, nice. So, bila war, dia punya FPS tu drop bawah 100 tadi. Oh, selamat bosku, selamat. Okay, ambil Bloodseeker tu, ambil Bloodseeker. Alamak. Mati ke? Allahu Akbar. Mati guys. Jadi itu adalah performance untuk Dota 2. Mungkin ada sedikit kenaikan lah, sebab sekarang saya sedang benchmark. Lepas tu saya pun ada buat screen recording. Jadi itu mungkin dia makan sikit lah. But overall kita boleh kata untuk Dota 2 tu dia punya FPS stable dengan 100 FPS. Now kita pergi kepada game yang seterusnya. Okay, game yang seterusnya ni sangat-sangat popular, iaitu GTA 5. Setting yang saya buat sebenarnya adalah default setting. Saya hanya matikan dia punya VSync. Yang lain anda boleh tengok population density, texture quality. Ini adalah setting yang saya buat lah. So tak ada ubah apa-apa. Kita terus cuba main sahaja, tengok dia punya performance macam mana. Oh, kereta lawa. Gegel ke? Kesian gegel. Tadi ada sedikit stuttering. Kita pergi ke bandar sebelum kita rosakkan dunia ni. Kita tembak dengan segala pistol yang kita ada. Kita sebenarnya ada 1 bintang. Polis sedang memburu kita. Allahu Akbar. Wasted guys. Kita nak ambil kereta orang. Mati tak? Mati. Nice. Oi. Sebab saya nampak kereta tu cantik sikit lah compare dengan kereta lain kan. Boleh lah kot. Laju lah kot. Oh, tapi nice lah. One shot je mati. Okay. Semua smooth lagi lah. Dapat 120 macam tu. Macam sekarang anda boleh tengok average 113. Now dia jatuh bawah 100 kejap. Ada polis lah. Kita berperang lah. So saya rasa kita dah dapat gambaran kasar performance PC ni bila kita main GTA 5. So kita tembak sini. Nice. Oi. Mana polis? Oh, sini rupanya. Allahu Akbar. Wasted lagi.
Tapi ini adalah performance untuk GTA 5. Kita pergi ke game yang seterusnya, guys. Okey, game seterusnya ni adalah God of War. Dia dalam kategori game yang demanding jugalah. Kalau boleh run dengan baik, memang nice. Setting yang saya buat ni adalah default setting, tak ada ubah apa-apa. Sebab saya tengok dah cantik ni. Ada Ultra, ada High dan Original. Kita terus main. Watch your back. Watch your back. Ada starter tadi kejap 35. Dia drop gila-gila je tadi. Wah. Tapi okey, tadi je kejap ada starter. Now kita boleh main dengan cantik. Alright. Allahu Akbar. Haha. Masa PSP dulu, saya suka gila dengan God of War. Dan main pula dekat PS3 rasanya. Masa saya dekat Jepun, saya main game ni lah. Oh, dia ada time dia starter. Tengok, drop 30. Sakit, bos. Sakit. But overall boleh main. Cuma kita kena cari sebab kenapa dia drop tadi. Biasa kalau drop macam tu dia ada sebab dia lah. Tapi yang tentu memang boleh run. Boleh run dengan baik. Wah. More coming in. Oh, sekali lagi. Ya. Oh. Actually saya lupa nak panggil balik saya punya kapak tu macam mana. Okey, datang. Allahu Akbar. Kita reject kau warm up. Reject kau lah. It's not the time for this. Okey. So untuk God of War ni, diamlah kejap nak cakap ni. So God of War ni boleh main dengan setting yang saya consider tinggi juga. Memang nice. Okey, untuk game yang seterusnya kita akan try game yang dia punya fast pace lah. Kita try Apex Legend. Okey, setting untuk Apex Legend ni seperti yang anda dapat tengok ni lah. Yang ni pun saya tak ada ubah apa-apa. Default setting. Ada high, ada low. Tak apa, kita cuba main dulu. Saya pun tak ingat nak matikan dia punya limit FPS tu. Nampak 144 kan? Sebab dia ada limitation lah. So, dah lama saya tak main Apex Legend. Tadi nampak kan ada drop kejap tu. Standard lah kot. Bila terjun memang ada drop sikit lah. Lama gila kot. Lebih dari 6 bulan saya tak main Apex Legend ni. Tak tahulah boleh membunuh lagi ke tak. Ada tak? Tak ada enemy. A trail to Scotty. Let us catch them unaware. Ada drop je tadi. Jap. Bunyi. Ada bunyi tembakan. Saya yakin bunyi tembakan dari sini. Incoming care package. Let's check that quadrant. Tak kena langsung. I downed a hostile. Reloading. Sakit. Fox 3, I got radar lock. Got another one down. Nice. Reloading. Jarang saya pro macam ni. Tapi memang ada lag sikit lah. Jarang saya pro. Carbine lagi sedap sebenarnya. Nak ambil ke tak nak? Ada kawan saya mati ke? Tak ada kawan saya mati. Jarang saya pro. Bunyi-bunyi ada orang sini. Ada bunyi tembakan dekat sini.
belakang ni. That's why anda kena pakai headset yang padu macam Cosmic 3 Lite ini. Harga RM100 tapi dia punya positioning tu, audio positioning tu bagi saya mantap gila kot. Wings up. Cracked an enemy shield. Got one. Enemy down. Reloading. Oh, power. Oi. Medkit, cancel that. Power oh. Kenapa hari ni? Mungkin sebab hari Jumaat kan? Tak kisahlah KS ke. Yang penting dapat bunuh kan? Marking our surroundings. Firing. I'm getting shot. Cracked an enemy shield. Taking fire, brothers. One down. Heads up. There's another squad. Mayday. Crash Oh, and burn mati operation. dah. Mati dah. Tapi yes, untuk Apex Legend memang tak ada masalah. Ada ketika tu dia jatuh kan, tapi overall memang cun punya. So kita akan pergi ke game yang seterusnya ataupun game yang terakhir lah. Okay, game yang terakhir ni saya akan test dengan Cyberpunk, game yang kita consider heavy AAA game. Basically kalau spesifikasi PC ni boleh run Cyberpunk 100 FPS stable macam tu, memang mantap lah. Okay, setting pun saya tak ada ubah apa-apa. Dia terus recommend kita main dengan ray tracing low. Of course, saya akan turn on DLSS Super Resolution Transformer model. Lepas tu, saya akan turn on... first kali ni, kita cuba main tanpa turn on frame generation. Then ini adalah setting-setting lain in case anda nak tengok. Basically tak ada ubah apa-apalah. Ini adalah default setting dia. Let's play guys. Yang ni tak ada multi frame generation. Kita akan buat dua test lah untuk Cyberpunk ni. Sekarang anda boleh nampak FPS dalam 40-50. Saya yakin kalau turn on multi frame generation, dia punya FPS tu akan pergi lebih dari 100 lah. Kita pergi ke tengah-tengah bandar sikit, cari tempat yang banyak tekstur. So dekat situ barulah kita boleh tahu kemampuan sebenar spesifikasi PC yang Microsoft recommend ni. Jump. Oh, nampak tak stuttering? Tadi hit 28 guys. Tak apa, kita tengok dulu. Kalau tembak dapat. Oh, ni sayang pistol ni. Kita guna pistol biasa dia tak? Okey, pistol biasa. Oh, polis. Allahu Akbar. Kena tembak, kena langgar dengan kereta guys. Okay, nice. Ada lagi ke? Ada polis lagi ke berdekatan dengan saya? Oh, ada. I see you. Oh. He's fucking crazy. Ambil. Ni ke kereta dia? Bukan, mana kereta polis? Tak ada Oh, ni polis. Polis datang berlumba-lumba. Oh, dekat sini pun ada polis juga. Belakang ni ada. Ui, ramai. Oh. Run. Hahaha. Oh, sakit dah. Ramai polis. Okay, so far saya puas hatilah dengan performance dia. Walaupun tadi ada drop sampai
28 kejap kan. Tapi boleh berperang, tak ada sangkut, everything sangat good, sangat bagus. Okey, sekarang kita akan turn on multi-frame generation dekat sini Multi-frame generation ini adalah feature baru yang ditawarkan oleh Nvidia dekat RTX 5000 series lah. Kembali lagi kita dalam Cyberpunk. Sekarang anda boleh tengok multi-frame generation kita dah pun turn on dengan 4 kali. Setting lain tak ada ubah ini adalah default setting dia. Saya tak nak pergi ke setting yang tinggi lagi. Kita just play along orang kata. Tengok macam mana. Okey, FPS naik bukan lebih dari 100 tapi lebih dari 200 lah bila kita turn on multi-frame generation. So, multi-frame generation ni dia guna AI. Dia guna AI untuk naikkan lagi FPS kita. Saya pernah buat video detail tentang multi-frame generation. Nanti saya letak pada akhir video untuk anda tengok lah. Oh, ada polis ni. Tak perasan ada polis. Tapi sayang lah kereta. Oh, ada drone sekali. Kereta dia lawa. Jadi kita ambil kereta dia lah. Mungkin ada weapon kereta dia. Oh, tak ada. Yang ni tak ada weapon. Yang ni tak ada weapon. Weapon. Apa pronunciation yang betul Weapon. Oh. Perlahannya kereta dia. Kalau dapat weapon tu nice. Tapi nampaklah FPS kan. Tengah-tengah tu 218. Oh, drop. 167 tadi. Bunyi kereta dia tak shock guys. Jadi kalau anda nak gaming experience yang smooth, nak tak nak anda kena turn on dia punya multi-frame generation tu. Nampak tak? Kalau main dengan monitor 144Hz memang shock ni, seriously. And in case anda tertanya-tanya kenapa game lain saya tak turn on multi-frame generation, untuk makluman anda, bukan semua game ada multi-frame generation ni. Game-game yang terpilih sahaja, bergantung kepada developer dia lah. Kalau developer dia nak buat, maka ada. Kalau developer dia tak nak buat, tak ada lah. Run. Astaghfirullahalazim. Maksiat ni, maksiat. Sebagai penutup, lepas test semua game, saya boleh simpulkan yang spek Microsoft recommend kepada kita boleh guna untuk main game. Memang untuk sesetengah game dia punya performance tu mantap dah. Cuma kalau anda nakkan satisfaction, anda bukan takat nak boleh main game, tapi anda nakkan kepuasan, anda nakkan kenikmatan tu sendiri. Sorry to say, RTX 5050 tak boleh nak deliver job tu kepada anda lah. Dia boleh bagi kepada kita satu gaming experience yang nice, tapi untuk layan dengan 144Hz gaming monitor belum mampu lagi lah, especially untuk game AAA. Saya recommend anda upgrade lagi. Mungkin boleh angkat 5060 kalau ada duit lagi, 5060 Ti ke. Yang tu confirm mampu bagi kepada kita satu kepuasan, satu kenikmatan dah. And macam saya bagi tahu di awal pada video yang sebelum ni, spesifikasi PC yang saya set up ni saya nak jual balik, dan semua ni disebabkan saya dah pasang, saya dah test sebagai hadiah kepada pembeli. Saya akan tukar case kepada case yang lebih mantap lah, yang lebih mahal. Dan yang lain tu sama sahaja. Kalau anda berminat, anda boleh tekan link WhatsApp yang ada dalam ruangan description box below. And kalau anda nak buat gaming PC, anda tak tahu nak pilih spesifikasi macam mana, anda nak main game ni dia punya spek apa yang sesuai sebenarnya, bajet anda takat ni, anda pun boleh tekan link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Kita WhatsApp, kita bincang sampai jadilah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah, jumpa lagi.